Alhamdulillah, saya ada kenal seorang kenalan yang melakukan kerja-kerja dakwah ketika saya berada di Universiti Malaya sebelum ini. Bentuk dakwah yang kawan saya lakukan tersebut adalah mudah dan senang saja. Beliau hanya berkongsi apa yang disampaikan oleh ustaz atau ustazah di luar sana, ataupun menyampaikan kata-kata kebaikan. Tugasnya hanya berkongsi dan update kata-kata tersebut untuk dipertontonkan kepada rakan-rakannya yang lain. Terus melalui cara Instagram, Facebook, TikTok ataupun Twitter. Ya, saya ada kawan yang involve actively dalam dakwah ni. Pandangan saya terhadap dirinya, dia okey. Maksudnya macam cara dia berdakwah tu, cara berdakwah tu sangat berkhidmat. Okay. And benda tu macam kalau kita based on daily bercakap pun dia macam selit-selit dakwah tu juga. So kita macam okay lah, easy go untuk dengar, untuk berbual tu. And yep. Belajar dulu, saya ada kenal beberapa orang yang membuat dakwah. Apa yang saya boleh cakap mengenai mereka semua, dan mereka semua sangat ikhlas, sangat berilmu dan sanggup berkorban masa dan tenaga untuk menyebarkan pengetahuan dan tentang Allah. Okey, sebenarnya saya ada kawan yang buat dakwah ni lah. Okey, saya punya kawan ni saya dah kenal lama. Okey, dia punya bentuk dakwah tu macam melalui media sosial lah kiranya. Okey, contoh kalau macam dia selalu, sebenarnya dia minat penulisan, kawan saya tu. So bila dia minat penulisan tu, dia selalu bagi kata-kata lah, macam bukan nak kata pelian, soalan macam kata-kata yang kadang-kadang buat kita sentak. So bila dah kadang-kadang satu masa tu dia akan buat cerita panjang. So ayat dia tu macam menarik mata kita. So bila dah lama sangat dia post, kadang-kadang benda tu efek jugalah kita pergi kesal lah. Kita akan fikir balik benda tu. Soalan saya mengenai dakwah adalah, adakah kita patut tunggu sehingga kita betul-betul yakin dengan ilmu yang kita ada, ataupun terus buat apa yang kita tahu? Okey, saya cuba macam pelik lah. Sebenarnya dakwah ni macam mana cara dia sebenarnya? Cara yang kata boleh terbaik lah, yang boleh macam kita nak ajak orang tu ikut ke jalan yang betul lah. Ada satu persoalan berkaitan dakwah, iaitu bagaimana kita nak berdakwah kepada orang yang lebih berumur daripada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Contoh rakan kerja di pejabat kita yang kadang-kadang ponteng dalam solatnya, bagaimana untuk kita menegur pakcik atau pemakcik tersebut untuk melakukan solat lah seperti mana yang dituntut dalam agama. Kita kata penting lah, kerana dakwah itu adalah merupakan tugas yang dibawa oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kan para Nabi alaihi wassalatu wassalam membawa dakwah. Itu dengan dakwah itulah dakwah anikbudullah wajtanibut taghut, dengan mengajak manusia kepada Allah dan juga menjauhi perkara taghut atau menjauhi perkara-perkara yang sesat lah, yang sesat. Dan tujuan dakwah itu penting kenapa? Kerana itu adalah merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang melaksanakan dakwah mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kedua pula berkaitan dengan kritikan atau halangan yang anda pernah hadapi sepanjang jalan dakwah. Pastinya dalam jalan dakwah pasti di sana adanya kritikan, kan, adanya cabaran, adanya tribulasi yang perlu dihadapi oleh para pendakwah. Kerana memang jalan dakwah yang dilalui tidak akan sunyi daripada cubaan dan ujian yang cuba menggagalkan kerja dakwah yang kita lakukan. Kan kita lakukan kerja-kerja mulia, kerja yang dituntut oleh Allah, kerja yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga dibawa oleh para nabi. Pastinya para nabi juga diuji, dan kita juga pasti lagi-lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penting. So dakwah tu sendiri adalah menyeru ataupun membawa manusia, menyeru manusia kan. So menyeru manusia kepada apa? Dia boleh jadi baik, dia boleh jadi tak baik kan. So faham je soalan ni adalah menjurus kepada dakwah, iaitu di mana pengertian membawanya manusia kembali kepada Allah, kembali beriman kepada Allah, kembali mentaati Allah kan, daripada penyembahan sesama manusia ataupun sesuatu yang lainnya, kembali kepada Allah. Dan sangat penting lah
kerana kita semua tahu manusia ni dia bukanlah seperti mana malaikat yang berada pada tahap iman yang tinggi. So ada masa berada di atas, ada masa berada di bawah. So dakwah tu perlu diteruskan sepanjang masa kan. Berterusanlah sampai bila-bila. So antara yang pernah lah dihadapi adalah masa zaman belajar dulu, ada sebahagian kecil daripada kami join tarbiyah lah kan, tarbiyah dan dakwah. Tapi pensyarah-pensyarah sangat aktif lah terlibat dengan tarikat. So mereka juga sangat aktif mengajak lah pelajar-pelajar, maksudnya kawan-kawan kami lah, untuk bersama-sama dengan mereka dengan aktiviti-aktiviti, kumpulan-kumpulan zikir macam itu. So cumanya kami di COP Wahabi lah macam itu. So suasana macam tak best sangat lah kalau kadang-kadang bila berkumpul pensyarah dengan maksudnya kelas ke, tiba-tiba je di label lah, maksudnya di label ataupun di kadang-kadang macam sinis lah kata-kata yang dikeluarkan kepada kami ni, macam itulah. So tak best sangat lah suasana macam tu. Cuma syukurlah sebab kita memang dah gerak awal dalam usrah tu. Maksudnya bukan dalam usrah, maksudnya China sendiri dah mula awal lah untuk cari kawan sama-sama untuk join tarbiyah dan dakwah time tu. So adalah satu kumpulan bersama-sama. So at least adalah juga kan kawan-kawan yang sama-sama untuk saling menguatkan lah antara satu sama lain masa time tu.